Okey, salam ikhlas semua anak-anak didik saya. Okey. So, seperti yang kita dah belajar, iaitu pembelajaran yang lepas, apa dia? Iaitu perbandingan akaun-akaun di kelab persatuan dan juga aktiviti berorientasikan keuntungan. Betul? Kat sini ada sebut akaun yuran, akaun penerimaan dan pembayaran, akaun pendapatan dan perbelanjaan dan penyata kedudukan kewangan. So, inilah akaun-akaun yang akan ada dalam kelab dan persatuan. Okay? So, hari ini kita akan berkenalan dengan akaun penerimaan dan pembayaran. Okay? So, inilah dia tajuk 6.2 iaitu akaun penerimaan dan pembayaran. So, semua pelajar, anak-anak pelajar boleh rujuk buku teks pada muka surat 194. Pada muka surat, 196. Okey. So, objektif pembelajaran kita hari ini, yang pertama, saya akan menerangkan tujuan penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran. Yang kedua, memberikan contoh item penerimaan dan pembayaran. Yang ketiga, menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran dalam bentuk T dan format penyata. Itu objektif hari inilah. Okey, kriteria kejayaan maknanya at the end of the class ataupun di habis je pengajaran dan pembelajaran kita, seorang atau lebih murid dapat menerangkan tujuan penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran. Yang kedua, kejayaan bagi PDPR hari ini, seorang atau lebih murid dapat memberikan contoh item penerimaan dan pembayaran. Yang ketiga, seorang atau lebih murid dapat menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran dalam bentuk T dan format penyata. So, mohon sepanjang penerangan ini dibuat nota ringkas, fokus untuk catatan seterusnya, dan anda akan ditanya berpandukan penerangan ini. Okey, so yang pertama, kita pergi kepada tujuan penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran. Kenapa tujuan penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran ini dibuka? Okey, yang pertama ialah merekod semua penerimaan dan pembayaran tunai. Okey, apa yang kita terima, apa yang duit masuk, duit keluar secara tunai, kita rekod. Di mana? Di akaun penerimaan dan pembayaran. Penerimaan dan pembayaran tunai yang berlaku dalam kelab dan persatuan dalam suatu tempoh perakaunan. Maksudnya, sama ada dalam tempoh 3 bulan. Tengoklah tempoh perakaunan ni bila. 3 bulan, 6 bulan ataupun setahun. Ini tujuan dia. Tujuan kita menyediakan akaun penerimaan pembayaran untuk merekod semua penerimaan dan pembayaran tunai yang berlaku dalam kelab persatuan untuk dalam suatu tempoh perakaunan. Okey, jelas ya? Okey, next. Item penerimaan tunai. Apa yang biasanya kelab dan persatuan ini dia akan terima tunai? Apa yang akan duit masuk ke dalam kelab? Yang pertama, tentulah yuran ahli. Apa itu yuran ahli? Yuran ahli ialah yuran yang dibayar oleh ahli-ahli. Okey, kena jelas di sini ya. Kalau sebelum ni di sekolah, anda yang membayar yuran, betul? So, sekarang ini, anda membawa watak anak-anak pelajar yang akan menyediakan akaun. So, yuran ahli adalah ahli-ahli kelab persatuan tu yang membayar. So, ia merupakan penerimaan bagi kelab. Okey, yuran ahli ni merupakan pendapatan utama kelab dan persatuan. Itu penerimaan pertama lah. Maknanya wang tunai akan masuk dari sumber yuran ahli. Yang kedua, penerimaan tunai juga berlaku bila berlakunya yuran pendaftaran. Yuran pendaftaran ni biasanya dibayar sekali seumur hidup ataupun sekali setahun semasa pendaftaran untuk masuk dalam sebagai ahli kelab. Okey, itu dikenali yuran pendaftaran pun penerimaan tunai. Ataupun bayaran masuk. Bayaran masuk yang dikenakan pun merupakan penerimaan tunai bagi kelab dan persatuan. Selain itu, derma yang kita terima dari pihak luar untuk kelab dan persatuan. Itu pun merupakan penerimaan tunai. Maknanya tunai kita bertambah lah, kan? Okey, sewa gelanggang. Kita ada gelanggang disewakan untuk hari sukaneka kampung ataupun sewa gelanggang untuk majlis perkahwinan. So, kita akan menerima duit tunai untuk kelab dan persatuan. Itu juga dikenali sebagai penerimaan tunai.
Okey, sewa laci, sewa loker. Kan itu pun merupakan pendapatan ataupun penerimaan tunai kita. Penerimaan tunai kita. Sewa laci macam awak pergi Sawi Legun ke kan, ada loker kan, kita nak kena tu, kita sewakan laci-laci tu. Okey, next. Kutipan sukan neka. Sukan neka yang kita nak buat tu, kita buat kutipan ataupun kita nak adakan pesta ria, kita buat ke kutipan. Kutipan itu merupakan penerimaan tunai. So ini adalah antara wang masuk ke dalam kelab dan persatuan. Okey. So dah mengenali item penerimaan tunai. Sekarang kita mengenali apa yang dikatakan item pembayaran tunai. Bila sebut bayar, maksudnya wang keluar secara tunai dari kelab dan persatuan. Apa kelab dan persatuan biasanya belanjakan ataupun bayar? Okey. So yang pertama, kadar bayaran. Bebek elektrik, bebek air, bebek internet yang ditanggung untuk menguruskan operasi kelab dan persatuan ini dibayar. So ini adalah pembayaran tunai. Seterusnya ialah membeli perabot, alat sukan. Semua tu guna duit. Kan? Kita bayar untuk dapatkan perabot. Kita bayar untuk dapatkan alatan sukan. Next, insurans untuk kelab dan persatuan tu sendiri. Dibeli insurans untuk kelab dan persatuan, itu pun bayar tunai, pembayaran tunai. Selain itu, membeli alat tulis untuk kegunaan operasi kelab, perjalanan urusan kelab dan persatuan juga menggunakan duit tunai. Okey, pembayaran tunai seterusnya membeli hadiah-hadiah pertandingan. Okey, membeli hadiah-hadiah pertandingan ataupun yang kutipan tadi, betul, kutipan ataupun yuran pertandingan, sesuatu benda itu kita terima dan kita keluarkan pula untuk membeli hadiah-hadiah pertandingan. Seterusnya ialah honorarium. Honorarium ini hanya ada wujud istilah ini pada kelab dan persatuan saja, kerana dia adalah wang sagu hati kepada ahli jawatan kuasa yang dilantik oleh kelab untuk melaksanakan, untuk menguruskan segala urusan yang berlaku dalam kelab dan persatuan. Okey, so itu pembayaran tunai jugalah. Okey, seterusnya pembelian surat khabar dan majalah. Itu pun pembayaran tunai. Ini antara item pembayaran tunai yang sering berlaku pada setiap urus niaga, yang setiap urusan di kelab dan persatuan. Okey, itu sahaja penerangan untuk tujuan dan item pembayaran dan juga item penerimaan tunai.